السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Rahiqul Makhtum. Kita berhenti di muka surat 210. Itu yang saya tanda lah, betul, bawah tu. Jadi kita sebut sebelum ni bagaimana Abu Jahal dia bersumpah kepada Allah dan berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kemenangan. Kemudian kita juga sebut bagaimana seorang lelaki yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang lelaki yang berperwatakan ganas dan bengis, yang mana lelaki ini dia mula-mula pergi menyerang. Dia nak masuk dalam kolam sahabat Nabi, kolam Badar tu. Kemudian kehadiran dia disambut oleh Hamzah, dan Hamzah radhiyallahu an potong kaki dia, putus. Kemudian dia merangkak masuk dalam perigi sahabat Nabi dengan para sahabat tu, perigi Badar tu. Kemudian Hamzah bunuh dia dalam perigi itulah. Itu cita-cita dia nak memusnahkan kolam yang dibina oleh Nabi dengan para sahabat. Kita berhenti di situ. Jadi peperangan ini bermula sebab apa? Saya sebut kat tuan-tuan bagaimana Islam ni dalam perang pun aman. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana perang, bukan Nabi dengan sahabat yang serang dulu, sekali pun musuh ada di depan. Dan perang Badar berlaku, kalau tuan-tuan baca dalam kitab lain, punca dia pasal lelaki ni, dia punca perang, tak jadi perang. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, satu suku dengan Abu Jahal. Dia punca dia. Bila dia pergi serang umat Islam dan dia terbunuh, maka naiklah semangat kafir Quraisy nak memerangi Nabi dengan para sahabat. Punca dia. Kalau dia berduduk saja, Nabi tak serang dengan sahabat, tak serang. Dalam boleh tuan-tuan boleh tengok dalam perang Uhud pun sama. Depa yang mulakan serangan. Nabi berhadapan dengan musuh pun bukan Nabi mula dulu. Islam sangat, tapi bila dia jadi perang, tuan-tuan memang lawan. Selagi bila dah start perang lah sampai perang tu berhenti. Baik, kita tengok tuan-tuan malam ni. Jadi punca dia kepada lelaki itulah Al-Aswad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Pertempuran sebenar kini bermula. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab lain, disebut apa? Punca dia ni naik semangat. Quraisy yang asalnya masih lagi teragak-agak nak lawan Nabi dengan sahabat, yang semangat sangat Abu Jahal. Yang lain teragak-agak, tapi bila tengok seorang dah mati, depa pun main semangat nak lawan. Seorang Quraisy lain, Utbah bin Rabi'ah. Kalau tuan-tuan ingat, Utbah ni yang tak mau sangat perang. Kalau tuan-tuan ingatlah, kalau tajuk sebelum ni, Utbah ni lah yang tak mau sangat perang. Cukup tak mau perang. Sebab Abu Sufyan dengan kafilah dagang dia dah selamat, pasti pun nak perang lagi. Tapi disebabkan mati tadi Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dia pun naik semangat. Dan Utbah ni pula seorang pahlawan yang handal. Itu dia berani tu, pahlawan yang handal. Walaupun awal dia tak mau perang, tapi dah seorang terkorban, dia pun ada semangat. Dia pun keluar lengkap dengan perisai dan baju besi. Dia keluar dengan lengkap baju perisai dan baju besi, bergerak ke depan dari garisan tentera Quraisy. Dia pun bergerak keluar daripada barisan bersama saudaranya Syaibah. Syaibah ni boleh jadi adik dia ataupun abang dia, tak jelas. Cuma dia sebut Syaibah ni adik-beradik dia. Dan anak lelakinya Al-Walid bin Utbah. Anak lelaki dia Al-Walid bin Utbah. Siapa dia Al-Walid ni? Boleh jadi Al-Walid ni abang kepada siapa tu?
Hindun. Tuan-tuan, Hindun. Hindun ni anak pada Utbah ni lah. Hindun dia anak pada Utbah. Hindun bin yang kahwin dengan apa? Abu Sufyan tu. Dia masuk Islam kemudian kan. Ni bapak dia lah. Dan kita tahu nanti bagaimana Hindun upah Wahsy untuk bunuh Hamzah dalam perang Uhud. Baik, kemudian sambil menyumpah keji terhadap Islam. Ni semangat. Asal tak mau perang, tengok ada yang terkorban, mereka pun pakat menghina Islam. 3 pemuda Ansar keluar menentang mereka. Sebab dulu-dulu kalau kita tengok perang, dia sebelum perang dia akan lawan one by one. Ini bukan orang Arab je, hatta Rom dan Parsi pun macam tu. Jadi bila tentera ni duduk, ni tentera A, tentera B, sebelum mereka nak perang, mereka akan lajak one by one lawan. Bertarung one by one. Lepas tu baru jadi perang. Biasanya yang ajak bertarung ni bukan calang-calang lah, yang betul-betul berani. Jadi keluar 3 orang ni buat apa? Ajak lawan. Ajak lawan one by one, tengok siapa lagi kuat, siapa lagi handal naik kuda dan bermain pedang. Kemudian maka keluarlah 2 orang. Yang pertama nama Mu'az dan Mu'awis. Baik. Dan Abdullah bin Rawahah. Disilat tu bukan Muawad. Dia nama dia apa? Mu'az dengan Mu'awis tu. Auf dan Mu'awas. Mu'az dan Mu'awis, sebenarnya Mu'az dan Mu'awis. Anak lelaki Haris dan Abdullah bin Rawahah. Dan seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah. Tetapi orang-orang Mekah menjerit mengatakan bahawa mereka bertiga tiada kena mengena dengan mereka. Jadi Utbah menjerit, dia kata hampa tak ada kaitan. Auf, saya baca dalam kitab lain sebut Mu'az dan Mu'awis, tapi tak apa, disebutlah ni Auf. Itu pun bukan Mu'awad tu, Mu'awis. Dia boleh baca 2, Mu'awas atau Mu'awis. Yang nanti mereka ni lah yang bunuh siapa? Abu Jahal. Mu'az dan Mu'awis, bukan Mu'awad tu, bukan Mu'awad, silap je. Mu'awis. Baik. Seorang lagi nama Abdullah bin Rawahah. Muda lagi 2 orang ni, tapi berani. Bila dia keluar, maka Utbah kata kami tak ada kaitan dengan apa orang Ansar. Kami nak lawan dengan orang Mekah, Muhajirin, asal pada Mekah berhijrah ke Madinah. Ansar ni asal penduduk Madinah. Baik. Mendengar hal itu, Nabi SAW menyuruh Ubaidah bin Haris, Hamzah bapa saudaranya, dan sepupunya Ali radhiyallahu anhum ajmain maju ke depan melawan. Saya tengok tuan-tuan betapa Nabi ni sangat-sangat tidak kronism lah tuan-tuan. Kita ni patutnya kalau nak perang, adik-beradik kita lah kita suruh dia menyorok supaya selamat. Tak, Nabi suruh adik-beradik dia ke depan. Nabi bagi adik-beradik dia. Pertama pak saudara Nabi yang Nabi cukup sayang, Hamzah. Nabi suruh Hamzah keluar. Padahal nak lawan dengan handal ni pahlawan Quraisy yang cukup handal. Kemudian Nabi panggil siapa? Ali. Kita tahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sepupu Nabi dan menantu Nabi. Kemudian siapa? Ubaidah bin Haris ni, dia juga adik-beradik Nabi. Kalau nama penuh dia adalah Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Dia punya apa? Haris tu bapa dia ni sepupu dengan Tok Wan Nabi. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim tu adik-beradik dengan Abdul Muttalib. Jadi bapa dia ni Haris ni sepupu dengan Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. Tok Wan Nabi tu Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib tu sepupu dengan Haris ni. Jadi kira dia macam pak menakan pupu lah, macam tu lah. Dia kurang pak menakan pupu. Jadi kok mana pun dia kerabat Nabi juga, kerabat Nabi. Tapi Nabi bagi kerabat Nabi yang ke depan untuk lawan musuh yang cukup berbahaya. Baik, kemudian Hamzah bapa saudaranya. Buku ni ringkas. Dalam buku lain dia sebut Utbah ni tanya dulu siapa dia. Tidak, dia tak mau lawan. Barulah diperkenalkan Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abu Talib. Barulah Utbah kata, ya kamu memang orang yang mulia. Walaupun nak lawan tapi masih lagi ada saling menghormati. Kemudian
uh, dan pertarungan mereka begitu cepat. Hamzah membunuh Syaibah. Hamzah bunuh dengan secepat mungkin. Hamzah bunuh Syaibah. Sementara Ali membunuh Al-Walid. Kalau dalam kitab tu dengan mudah. Bila dia main lawan ni, bila main Hamzah dengan pantas sebat ke kawan ni, potong kepala. Siapa lagi laju dia menang. Sayyidina Ali pun dengan mudah dapat bunuh Al-Walid. Kemudian sementara Ubaidah luka parah. Adapun Ubaidah dengan Utbah sama-sama teruk. Ubaidah bin Haris teruk, Utbah juga teruk. Kemudian tetapi sebelum gugur, Hamzah terjatuh menghempak ke atas Ubaidah dan dengan pantas padangnya memancung kepala musuhnya. Bukan atas badan Ubaidah sebenarnya, badan Utbah. Ya, Hamzah terkam Utbah sebab Utbah nak bunuh Ubaidah. Silap lagi. Kemudian Hamzah lah yang bunuh Utbah. Itu yang Hindun nanti dia upah Wahsy tu tahun 3 Hijrah, setahun lepas tu bunuh siapa? Hamzah. Sebab Hamzah yang bunuh bapa dia Utbah. Baik. Dan Hamzah mengusung Ubaidah pulang dengan kakinya yang kudur. Lepas Hamzah bunuh Utbah, usung Ubaidah yang kaki dia kudur. Dan Ubaidah bin Haris dia tak meninggal di sini, dia tak syahid di sini. Dia syahid lepas balik pada ni, dalam perjalanan pulang dia syahid. Ni Ubaidah bin Haris. Dan Ubaidah bin Haris ni merupakan orang yang pertama menurut kebanyakan ulama, orang yang pertama Nabi serahkan bendera pada dia. Bendera apa? Tentera. Ada sebagian ulama kata Hamzah orang yang pertama, sebab sebelum jadi perang ni, tuan-tuan ingat tak dia ada Sariyah yang Nabi tak pergi pun, dia macam apa? Macam komando lah tuan-tuan. Komando. Depa ni ada berapa orang, depa pergi menyusup masuk ke tempat musuh. Ada yang kata yang pertama sekali yang Nabi serahkan bendera ni pada Hamzah. Tapi pendapat yang ramai mengatakan yang pertama sekali yang menjadi ketua apa? Batalion ke apa? Pelatun ke yang kecil ya. Yang pertama sekali adalah Ubaidah bin Haris. Ini pak menekan pupu Nabi SAW. Dan dia syahid dalam perang ni lah. Tapi lepas balik dia dalam perjalanan tu dia mati syahid. Baik. Ali begitu yakin dengan mendalam bahawa firman Allah telah diturunkan. Ketika ni kalau dalam kitab lain sebut Sayyidina Ali bersumpah. Sayyidina Ali bersumpah berkenaan dengan benarnya Islam dan hancurnya musuh Islam. Dan kerana sumpah Sayyidina Ali tu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Masa ni umur Sayyidina Ali apa agak-agak? Apa umur dia tuan? Masa Sayyidina Ali duduk atas apa? Ingat yang Nabi nak hijrah tu kan? Ni kita ni nak Maulid Rasul. Ya masa Nabi nak berhijrah tu Sayyidina Ali duduk tidur atas katil Nabi kan. Banyak orang ni cerita Sayyidina Ali masih kanak-kanak. Salah tu. Sayyidina Ali masuk Islam masih kanak-kanak. Tapi masa dia tidur di atas katil Nabi, dia bukan kanak-kanak lah. Masa tu umur Sayyidina Ali 23. Masa dia tidur atas katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Badar bila? Perang Badar berlaku pada 2 Hijrah. Makna dia umur Sayyidina Ali apa? Lebih kurang 25. Tapi handal lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok di sini tuan-tuan. Berani tak tuan-tuan? Utbah, Syaibah, Al-Walid berani ke tak berani? Berani. Ajak one by one. Dan kita nak cerita kat tuan-tuan, berani ni satu benda yang dilatih. Betul lah? Satu benda yang dilatih. Sebab tu banyak je orang yang menentang Islam, musuh Islam berani. Tentera Jepun dulu tuan-tuan yang main serang tanah air, tanah Malaysia berani. Komunis-komunis yang merangi dulu apa, tentera semua berani. Berani ni benda yang dilatih. Di benda yang dilatih, kena latih benda tu. Bagaimana tuan-tuan baca ketika mana Tatar menyerang apa Baghdad, bunuh umat Islam 1.5 juta. Masa ni umat Islam hidup senang, berfoya-foya, sampai tak ingat tuan-tuan semangat jihad tu tak ada. Jihad nak pertahankan agama tak ada. Sampai seorang tentera Tatar perempuan, dia masuk masjid, tengok ada 30 lelaki. Lelaki ni orang Islam lah, duduk dalam tu menyorok. Tentera Tatar yang perempuan ni, dia kata apa? Hampa tunggu Ustaz, jangan pergi mana-mana. Aku tak bawa pedang ni. Selagi aku bawa pedang, aku bunuh hampa seorang-seorang. Nanti yang tentera Tatar perempuan tu pergi ambil pedang, dia bunuh seorang-seorang. Semangat jihad tak ada. Tak ada semangat apa? Nak mempertahankan agama.
Bila kena warning dengan tu takut tu dia mai dibunuh seorang-seorang orang lelaki Islam, tuan-tuan. Nak ceritanya berani, hebat, ini semua benda yang dilatih. Benda yang dilatih. Seperti kemahiran jugalah, tuan-tuan. Kalau orang yang nak berani apa? Tu tentera buat latihan, komando latihan, dia tak berani. Yang kena buat latihan baru jadi berani. Benda yang dilatih. Ada orang yang takut hantu. Saya baca satu orang takut hantu sungguh. Bapak dia buat apa? Tambak dia dekat kubur. Tambak kat kubur. Ni saya baca dalam majalah Mastika. Tambak dia kat kubur. Lepas pada tu tuan-tuan, tempat paling seronok sekali dia duduk kubur. Dia duduk kubur dulu masuk majalah. 2-3 pagi dia pergi kubur. Dia kata apa? Seronok duduk kubur. Kalau duduk dengan orang mengata kita. Tidak, orang hidup ni mengata. Apalah, kata belakang, kata kat depan. Duduk kat kubur tak kata. Orang tanya apa pengalaman dia duduk di kubur 2-3 pagi. Dia kata biasalah dengar suara orang. Kadang orang cuik bahu dia. Itu je benda yang dia tengok. Tak ada lah macam dalam filem hantu main cekik makan. Itu tak ada. Itu filem semua. Dia duduk kubur dia seronok. Dia rasa menenangkan fikiran. Paling kuat pun dia cuik bahu memang betul pun tuan-tuan baca dalam perubatan Islam, memang antara tempat yang banyak jin adalah kubur. Kubur memang banyak jin. Itu tempat yang banyak jin adalah di kubur. Yalah kubur kan kita tahu tempat yang agak kubur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengaji fiqh mazhab Syafi'i, kalau gali kubur, tanah dalam kubur tu dia najis. Najis. Sebab kalau kan mayat-mayat ada dalam tu kan, tanah tu. Yang betul kadang-kadang tanah dalam kubur dia berbau. Tanah yang atas tu bersih lah kan, hujan turun bersih lah. Tapi yang tanah dalam tu yang masih lagi ada apa, kalau tanah kubur lama tak apa, kubur lama ni kubur yang masih guna lagi kan air badan kan. Itu yang dalam kitab fiqh sebut. Kalau kubur tempat apa yang kita kubur jenazah tu yang masih lagi kita kubur duk guna, kan ada jenazah meninggal kan, air jenazah tu, tanah-tanah belah dalam tu aje yang di dalam tu. Kecuali tanah kubur yang dah lama dah jenazah berebut habis, itu lain lah. Baik. Kemudian tuan-tuan, tak mana ni, benda yang dilatih lah. Berani ni benda yang dilatih. Kalau nak berani bertumbuk, kena berlatih boxing. Itu je. Orang yang berlatih boxing dia sangat berani. Pasal berani dia tahu, dia tumbuk sekali tumbang orang. Betul. Orang boxing tu dia memang berani bertumbuk dengan orang. Kalau kita tahu dia ni ahli boxing, jangan lawan. Pasal dia bagi sekali memang out, tuan-tuan. Dia out dia bagi sekali, tuan-tuan, memang out. Penumbuk dia tu kuat. Bukan macam penumbuk orang biasa. Kita tumbuk orang tak rasa apa. Ni dia tumbuk orang sekali memang KO, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok boxing, MMA, macam mana dia tumbuk, kalau kena tepat jatuh. Benda tu benda yang dilatih. Daripada seorang penakut jadi berani. Berani ni benda dilatih. Sebab tu Utbah berani, Syaibah berani, Walid berani. Pasal apa? Mereka ni memang pahlawan yang sentiasa berlatih. Itu berani cabar orang lawan. Baik, kemudian ayat ini diturunkan berhubung dengan hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang berbantah tentang Tuhan mereka. Ada yang sebahagian kitab sebut begitu. Turun ayat ni kerana Allah Taala menjawab sumpah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kemudian ayat ini diturun berhubung dengan iman seorang yang bersumpah dengan nama Allah dan melaksanakan kehendak Allah, yakni pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW di perang Badar, serta mereka yang menafikan dan membantah. Inilah sumpah Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quran. Pertarungan ini diikuti pula dengan beberapa pertempuran kecil, tetapi orang Mekah yang menderita kekalahan dalam semua pertarungan dan ramai yang nyawa terkorban. Masih lagi lepas tu perang ni, tapi makin banyak dia terkorban. Mereka terlalu berang dan marah terhadap orang Islam dan ingin membinasakan mereka buat selama-lamanya. Bagaimanapun orang Islam selepas berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, mengukuhkan kedudukan mereka dan merancang benteng pertahanan yang membolehkan kejayaan mereka apabila diserang musuh. Sebab tu Nabi bertahan. Biar dia penyerang, Nabi bertahan. Dia marah, dia serang membuta tuli. Jadi dia kalah. Pertama dah kalah kerana emosi. Apa saja dalam hidup kita, tuan-tuan, jangan dikalahkan oleh emosi. Jangan. Bila kita emosi, kita kalah. Itu saja. Jangan emosi. Tuan-tuan bergaduh dengan kawan kat tempat kerja kan, dengan isteri, dengan adik-beradik ke, panggil tak elok. Jangan emosi, relax. Kita emosi pun bukan orang tu boleh jadi baik pun. Betul tak? Kita ada adik-beradik panggil macam hantu. Contohnya lah, panggil punya huduh. Kita duk marah kat dia, tiap-tiap malam tak boleh tidur. Dia duk panggil huduh lagu tu ke? Dia bukan tahu kita sakit hati pun.
Tak payah sakit hati kat dia, baby kat dia. Betul tak? Baby kat dia. Kita kalau dengan sakit hati kita pada adik-beradik, bukan dia boleh berubah pun. Betul tak? Jangan rosakkan diri kita dengan emosi. Emosi merosakkan kita. Emosi membinasakan kita. Quran sebut dah, qul mutu bighaidhikum, matilah kamu kerana marah kamu. Marah sangat boleh mati. Jelas Quran sebut tu, betul. Tuan-tuan marah sangat ke orang, naik darah tu. Saya ada satu ketua kampung cerita kat saya, ustaz, saya ni kalau marah ke orang masuk wad kecemasan tapping tu bila marah ke orang. Sampailah saya belajar memaafkan orang. Tahu pun. Jangan duk layan marah tu, jangan duk layan emosi tu, menghancurkan kita, tak ada kebaikan pada dia. Kecuali marah kerana orang menghina agama, marah kerana agama. Jangan bab dunia ni susah. Buang masa tuan-tuan. Kemudian yang ni dia marah. Bila dia pemarah, dia bergalah. Dia dah emosi, dia dah tak stabil lah. Bagaimanapun baik, Nabi SAW sentiasa berdoa siang dan malam kepada Allah, memohon perlindungan apabila peperangan menjadi sengit. Baginda mula bersolat dan mohon kepada Allah, katanya. Sebelum saya lupa tuan-tuan, buku ni diringkas, kita boleh cepat habis lah. Kalau terjemahan lain dia agak panjang sikit, panjang, ada 2 jilid, ada yang tebal macam ni tuan-tuan, boleh jumpa, tengok kat kedai tebal macam ni. Terjemahan dia lebih cantik, lebih padat lagi lah, lebih indah bahasa dia. Buku ni dia cuba ringkaskan, tu yang kadang-kadang tersilap. Kemudian ini doa Nabi SAW, ya Allah, sekiranya golongan Islam ni tertewas pada hari ini, maka tiada lagi mereka yang menyembahmu. Ni Nabi merintih tuan-tuan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam lam tu'bad fil ardi ma'dal yaum. Itu lebih kurang doa ni. Ya Allah, kalaulah ini satu golongan Islam pada hari ini musnah, tidak ada lagi yang akan menyembahmu ya Allah di atas muka bumi. Ini rintihan Nabi tuan-tuan. Tak berhenti Nabi berdoa ni, tak berhenti. Baginda terus menerus meminta pertolongan, menghulurkan kedua tangannya ke hadapan serta menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tuan-tuan, menghadap kiblat bukan makna Allah Ta'ala duduk dalam Kaabah tu. Tuan-tuan angkat tangan macam ni doa, bukan makna Allah Ta'ala relax kat atas tu, bukan. Kiblat doa adalah langit. Kiblat doa adalah langit. Kiblat solat adalah Kaabah. Sebab tu kita panggil Kaabah Baitullah. Apa nama Baitullah? Rumah Allah. Allah Ta'ala duduk dalam tu kan? Bukan. Itu bahasa. Allah Ta'ala maha suci daripada segala makhluk. Maha suci Allah daripada bertempat. Allah ni ghaniyun anil alamin, tidak berhajat kepada apa-apa tuan-tuan. Jangan gambarkan Allah macam mana makhluk. Baik. Jadi tuan-tuan, itu kiblat dia. Itu kiblat doa, tengok atas. Doa. Jangan jadi ada orang dia pergi buat surau masjid kat rumah orang kampung orang asli. Orang asli masuk Islam, dia buat surau. Bila buat surau, orang asli tanya nak buat apa. Dia ustaz ni katalah kita nak buat rumah Allah. Nak minta duit nak buat rumah Allah. Jadi dalam daripada kutip duit tu, nak buat surau di perkampungan orang asli ni, adalah satu haji ni kaya. Dia tolong buat rumah Allah. Ada satu orang asli tu dia jumpa ustaz, dia kata, ustaz, kaya haji ni tu, dia tolong Allah buat rumah. Dia kaya daripada Allah. Janganlah jadi macam tu. Bila sebut rumah Allah, ingat Allah duduk dalam tu, kan? Bila duduk tengok kiblat atas langit, duduk sangka Allah Ta'ala atas langit. Bukan. Allah Ta'ala tak berhajat pada apa-apa. Ada kawan saya kata, dia kata kat saya, hang duduk atas kursi boleh, takkan Allah Ta'ala tak boleh duduk atas arash? Kawan saya ni PhD. Saya geleng kepala dengan dia. Hang boleh naik motor, hang boleh pergi mana-mana, hang boleh gunakan makhluk Allah, takkan Allah Ta'ala tak boleh guna makhluk dia? Dia nak bagi tahu saya tu. Kawan saya ni PhD. Hak Allah lah nak duduk mana-mana pun. Allah Ta'ala duduk dalam masjid ke, Allah Ta'ala nak duduk mana-mana ke, Allah Ta'ala duduk atas arash, itu hak Allah. Saya kata kat dia, kalau macam tu Allah hang makan Maggi, boleh Allah Ta'ala makan Maggi? Hak Allah nak makan Maggi. Hang boleh kahwin, boleh dah Allah Ta'ala kahwin? La hawla wala quwwata illa billah. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat pada isteri. Allah Ta'ala tak berhajat pada arash. Allah Ta'ala tak berhajat pada masa dan tempat. Tapi itu disebut Allah Ta'ala atas arash. Atas arash itu bukan atas macam mana makhluk atas makhluk. Kalau kita kata, sebab tu sebagai ulama tak nak sebut atas arash. Sebagai ulama ada sebut atas, lepas sebab takut salah faham. Kita kata monyet atas pokok, maksud dia apa? Zat monyet atas pokok.
Cawan atas meja, mana dia apa? Zat cawan atas meja. Allah atas arah. Zat Allah atas arah. Apa beza atas Allah dengan makhluk? Sebab tu kitabnya selalu orang silap baca. Kitab tu bagus, kitab Imam Az-Zahabi, Al-Ulu lil Ali al-Ghaffar, tinggi bagi Tuhan yang maha tinggi dan pengampun. Imam Zahabi dia tak setuju orang yang mengatakan ulu Allah atas arasy dengan zat dia. Dia tak lagi. Jangan sebut. Jangan sebut. Sebut saja tingginya Allah atas arasy, sudah. Jangan sebut zat. Jangan sebut. Jadi apa beza Allah dengan makhluk? Boleh lah. Sebahagian ulama macam Ibnu Hajar Al-Asqalani, macam Imam Al-Nawawi disebut apa? Tinggi ya. Tinggi kedudukan dan darjat. Ulul qadri wal makanah. Boleh lah. Pendek kata tuan-tuan, Allah ni kita tak terbayang nak akal fikiran. Cukup kita beriman. Betul tak tuan-tuan? Roh pun kita tak terbayang. Boleh bayang roh lagu mana? Tak boleh bayang roh lagu mana. Tiba-tiba tu yang orang dia cuba fikir Allah macam manusia. Apa jadi? Dia akan main teori bukan-bukan. Allah berada di luar alam, kita duduk dalam alam. Salah tu. Dia nak fikir juga Allah macam manusia. Aku duduk sini, Allah duduk kat mana? Di luar alam. Bila sebut luar dengan dalam tu makhluk lah. Takkan dikatakan luar dan dalam kecuali merujuk pada space. Betul tak? Mana ada space? Bila sebut luar, disebut dalam, dia makhluk. Sebab dia cuba menggunakan apa panggil, sifir makhluk kepada Allah. Masalah. Sama syarah saya pun sama macam tu lah. Saya mengaji PhD hadis. Dia duduk dalam kelas, dia mengajak, dia kata Allah kat mana? Soalan ni Allah kat mana? Saya sebut, saya mengaji pondok dulu, Allahu mawjudun bila makan, kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Allah Taala dah ada sebelum ada tempat, dan Allah Taala kekal seperti mana sedia kala. Allah Taala tak berhajat pada apa-apa. Ini semua Imam Hanifah pun sebut benda yang sama. Ini sepakat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bahaqi pun sebut benda yang sama. Dia kata apa kat saya? Syarah saya ni. Syarah saya lah ni terkenal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kat Facebook, ramai orang follow dia. Saya tak perlulah sebut nama dia. Tapi saya hormatlah, saya pernah mengaji dengan dia. Dia mengajar hadis. Dia kata kat saya, ramai kawan-kawan saya ni, dia kata apa? Kalau Allah Taala bukan di depan, Allah Taala bukan di belakang, Allah Taala bukan di bawah, Allah Taala bukan di atas, mana dia Allah Taala tak ada. Saya geleng kepala lah. Kenapalah kau guna sifir makhluk pada Allah? Saya nak tanya tuan-tuan, alam barzah ni kiri kanan depan belakang? Jawab. Alam barzah kiri ke belakang ke depan belakang? Mana alam barzah? Gali kubur ada alam barzah di situ. Dia lain. Dia space and time dia lain. Alam barzah bukan dalam kubur tu. Kita tak tahu gali kubur ada ke dalam tu. Tak ada. Gunalah alat canggih lagu mana. Kita tak boleh tembus alam barzah. Dia ada konsep space and time dia sendiri. Alam malaikat lain. Tak sama masa tu kita baca dalam Quran sebut apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah. Betul tak? Khamsina alfasanah. Ada yang kata 50,000 tahun sehari di sisi malaikat, 50,000 tahun di sisi kamu, sehari di sisi malaikat sama dengan 1,000 tahun. Tak cerita apa? Masa tu tak sama. Konsep masa di alam malaikat dengan di alam manusia tak sama, lain. Orang yang pernah kena colik dengan jin, dia biasanya boleh baca banyak cerita ni, memang boleh pun dalam agama. Memang boleh colik jin masuk ke alam dia. Orang yang masuk ke alam jin, dia akan duduk 2-3 hari. Bila dia balik rupanya dah berbulan dia tak ada. Lain masa. Benda yang sama disebut oleh Albert Einstein. Masa tak sama. Kalau tuan-tuan naik kapal angkasa laju macam cahaya, umur 30, tak ada benda laju macam cahaya ni. Semua benda macam The Flash yang tuan tengok tu, laju macam cahaya semua akan hancur menjadi debu, laju sangat. Tapi kalau katakanlah ada kapal angkasa laju macam tu, tuan-tuan naik angkasa 40 tahun, naik travel 40 tahun, lepas tu turun balik kat dunia. Member tuan-tuan yang umur 30 dah jadi 70. Kata Albert Einstein berdasarkan kiraan fizik dia, umur kita dalam kapal angkasa tu tak sampai 40. Masa bukan mutlak, masa itu relatif. Kelajuan cahaya boleh melambatkan masa. Boleh tak? Jangan faham macam tu lah. Dia duduk fikir yang Allah depan belakang. Dia jadikan Allah duduk dalam alam kita ni. Alam kubur, alam malaikat, alam mahsyar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Space and time, alam mana-mana Allah Tuhan dia. Sebab tu tak boleh sebut Allah alam gaib, tak boleh sebut. Ada orang sebut Allah alam gaib, tak boleh.
Alam tu merujuk pada space and time. Ada Allah Ta'ala ni Tuhan kepada space and time. Nah, pendek kata, jangan tuan-tuan guna sifir makhluk pada Allah, silap. Itu saja. Guna akal bukan di tempatnya. Nas mutasyabihat imraruha kama ja'at. Kita faham di sudut bahasa, bukan pada isbat. Panjanglah tuan-tuan nak cerita bab ni. Tapi saya nak cerita ni, Nabi duk angkat tangan takut salah faham. Nabi angkat tangan ni, Allah Ta'ala duduk atas ke? Kan? Nah, Allah Ta'ala tak berhajat pada kiri, kanan, depan, belakang. Sehingga serbannya terjatuh daripada bahunya, menghadap kiblat berdoa. Itu menunjukkan sunat menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Angkat ni tangan sampai jatuh. Bukan serban maknanya, selendang tuan-tuan. Rida. Nabi ni dia ada dua, satu serban, satu lagi rida. Rida yang pakai macam ni kan. Nabi ada juga yang tu. Dan serban Nabi ni macam kita pakai lah, dililit kepala lah. Bukan macam Arab Saudi tu lah. Arab Saudi yang bubuh macam tu kan. Itu budaya orang Arab. Budaya orang Arab kan dia bubuh macam tu. Lepas tu dia bubuh apa? Apa nama? Eagle kan. Kita tengok dalam kelab malam berjoget pun pakai macam tu. Kalau dia dah ada kan berjoget pun pakai macam tu. Itu bukan, kena tahu nak, itu bukan pakaian sunnah lah. Itu memang pakaian Arab sungguh. Kalau serban Nabi ni memang serban Nabi dan dia ada ekor. Itu tuan-tuan tengok Syama'il Muhammadiyah, memang Nabi belit dan dia ada ekor. Itu serban Nabi. Ada pun yang pakai lagu ni, lagu ni, dia pergi bubuh eagle. Eagle tu pasal apa? Arab Badawi, dia senang nak bubuh kunci unta, betul tak? Bubuh kat lutut unta, tak boleh bangun dah. Dia buat atas kepala, jadi adat dia. Jadi kalau sunnah Nabi pakai serban, Nabi lilit. Lilit. Kemudian ketika itu datang Abu Bakar radhiyallahu an lalu mengambil serban dan diletakkan semula ke bahunya sambil berkata, wahai Nabi Allah, Tuan hamba sudah cukup menangis di hadapan Allah. Tentu dia makbulkan permohonan seperti yang dijanjikan. Tuan-tuan nampak betapa tawaduknya Nabi SAW. Nabi doa tanpa henti. Ya Allah, kalau hancur kelompok Islam ni, tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Nabi berdoa, menangis-nangis di hadapan Allah. Sampai jatuh apa? Rida. Tak ada kot Nabi tuan-tuan bila perang. Takkan Allah Ta'ala tak tolong kot. Tak ada. Aku Nabi mesti menang punya. Tak ada. Ada setengah orang macam tu, dia fikir apa? Takkan Allah Ta'ala tak tolong kot. Semayang tahajud tak pernah tinggal aku ni. Silap. Kita tak boleh sombong kerana apa tuan-tuan? Tak boleh sombong kerana ibadah pun tak boleh. Rajin tiap-tiap malam semayang tahajud tak pernah tinggal. Tak boleh sombong. Itu Nabi SAW. Lepas semayang Nabi buat apa? Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat apa? Istighfar kan? Kita ikut Nabi istighfar. Kenapa Nabi istighfar? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon padamu ampun padamu ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku kembali padamu ya Allah. Kotlah lepas berzina ke, minum arak ke, istighfar. Ni lepas sembahyang, pasal apa? Kot ada kurang waktu sembahyang tadi. Kot ada terlalai, kot ada terkurang. Itu istighfar. Halusnya jiwa Nabi ni bila berhadapan dengan Allah, tawaduknya. Nah, tu orang bagui. Betul tak? Orang bagui. Tuan-tuan bayangkan ada orang dia sembahyang kusyuk betul. Lepas habis sembahyang, takkan Allah Ta'ala tak terima pun. Kusyuk aku sembahyang. Itu tak elok. Sombong. Itu panggil iblis. Sebab tu iblis jadi sesat. Saya bagi contoh mudah kalau tuan-tuan nak faham lah. Kita pergi misi rumput rumah orang. Pergi misi rumah orang, janji kalau dah siap mesin dia bagi 200. Kita mesin. Dah lah kita mesin, dia layan kita cukup bagus. Pagi makan nasi apa? Nasi lemak macam-macam lauk. Tengah hari dia bagi makan nasi berani gam uhu punya ada bubuh mana. Kemudian nanti petang pun ada makan lagi tuan-tuan. Dia layan kita cukup bagus. Tempat semayang bagi. Dah habis apa semua, dia bagi kita duit 20,000. Kita terkejut, janji 200 ya. Tak apa. Saya bagi, ambil 20,000. Dah dia bagi, dia kata apa? Saya minta maaf lah, kok ada kurang saya layan. Oh, tu orang bagus. Betul tak? Kalau ada orang dia bagi kita 20,000 tapi lempak, nah ambil takkan tak cukup kot 20,000 tu. Yang ni teruk lah tuan-tuan. Betul tak? Walaupun bagi banyak, orang yang halus jiwanya di hadapan Allah, dah betul-betul kusyuk pun minta ampun lagi. Itu Nabi minta ampun sehari 100 kali. Pasal apa? Takut ada kurang. Kemudian Allah menyambut segera dengan mengirimkan malaikat dari langit untuk membantu dan menolong Nabi Muhammad SAW
dan para sahabatnya. Al-Quran ada menyebutkan, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu saulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ra'ba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikatnya, sesungguhnya aku menyertai kamu memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu pancunglah leher mereka dan tetaklah tiap-tiap anggota mereka. Ada orang musuh Islam, dia guna ayat ni. Dia kata apa? Tengok Islam, apa potong kepala apa semua ni. Ini cerita bila perang. Bukan perang saja. Saya dah sebut mereka main serang. Betul tak? Ayat ni turun masa tengah perang. Takkan tengah perang jangan salam, maafkanlah mereka. Matilah kita kena potong. Baca ayat ikut konteks. Betul tak? Konteks dia apa? Ada orang kadang baca silap. Itu yang bila nak buat hadis 40, ada orang kata apa? Baguslah baca hadis 40 kan di sekolah. Ada golongan mana kata buang hadis 5. Tak faham. Betul tak? Alhamdulillah Perdana Menteri bertegas. Tak perlu tak faham. Tak faham jangan. Ini orang Islam dia lebih tahu agama dia. Nah, 5 hadis tu tak perlu pun. Tengah tengok konteks dia. Bila Nabi ungkap perkataan tu, tak ada isu pun. Nah, bila kita tahu konteks. Kemudian Allah Maha Berkuasa juga memberi wahyu kepada pesuruhnya dengan firman, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera daripada malaikat yang datang berturut-turut. Nabi SAW terlena sebentar dalam bangsa perlindungannya dan kemudian mengangkat kepala serta berteriak kegirangan. Katanya Nabi tertidur dan Nabi mimpi, wahai Abu Bakar, kabar gembira telah tiba untuk kamu, kemenangan di pihak Allah. Demi Allah, aku nampak Jibril di atas kudanya dalam ketebalan ribut pasir. Nampak? Dan Jibril dia naik kuda dia nama Haizun. Kuda dia bernama Haizun. Baginda melompat serta berteriakan, sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur, kumpulan mereka akan yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung dengan arahan Jibril di situ. Dengan arahan Jibril. Maksudnya kita akan masuk bagaimana bantuan daripada langit datang. Bantuan daripada langit datang. Saya mohon maaf tuan-tuan terlajak sikit. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salam muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman wa la matuda. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.